Semalam saya pergi mengajak di satu masjid, tuan-tuan. Selalu depa cerai sikit lah depa punya sunat-sunat ni. Habis-habis semayang isyak ni pakat balik. Semalam saya beletiak cerita pasal Zoom lah semayang sunat. Dah mai ke masjid dah ni pun. Duk kalut apa kalau kerja ada benda. Saya tak marah kalau tuan-tuan ada kerja. Memang ada kerja, benda sunat tak buat pun tak apa. Tapi kan kalau dah mai ke masjid, ada kesempatan semayang pun, habis semayang fardu, tambah-tambah sikit dengan semayang sunat, qabliyah kalau dan tak dan, ba'diyah ke apa, wirid, zikir, doa. Lepas tu sat lagi ada kesempatan sat lagi mayang ni duk mengaji sikit, sat lagi habis semayang isya dan bagi ba'diyah 2 rakaat, tak ada pun ambil satu lagi witir 1 rakaat ke 3 rakaat ke tekak mana dan ambil lah sikit-sikit. Kira dah habis-habis nak belah, habis-habis nak belah. Cukup ke kita punya bekalan esok di akhirat ni? Tuhan bagi kat kita, buat sikit dapat banyak. Jadi kalau kita buat banyak, dapatlah lagi banyak. Barulah berbaloi dengan hidup umur 5, 6, 70 tahun ni, menyamai seperti mana orang dulu-dulu buat ribu-ribu tahun ataupun ratus-ratus tahun. Ini nak masuk Ramadan, tak apa hari lagi. Kita tak exercise daripada sekarang. Bukan exercise badan, tapi maksud exercise di sini latihan untuk bertemu dengan Ramadan. Jarang buat puasa sunat, jarang buat qiyamul lail, jarang nak main masjid berjemaah 5 waktu, jarang nak duduk dalam i'tikaf di masjid. Jadi semua ni jadi balok, jadi semua buat sikit-sikit, bagi ada sikit-sikit daripada tak ada langsung. Esok main Ramadan baru kita nak latih buat. Dia tak boleh nak berkekalan. Dia nak berkekalan, benda tu nak istiqamah, dia kena buat selalu. Dia kena buat bagi banyak sikit, barulah bila kita kurang sikit, dia tak cerai lagi. Dah memang duk buat sikit, tahu bila main tak larat, dia lagi sikit, lagi cerai lagi tak kemas. Inilah tuan-tuan, Allah nak bagi ganjaran. Allah sayang pada Nabi Muhammad, Allah muliakan Nabi Muhammad, Allah sayang dan muliakan umat Nabi Muhammad. Allah bagi ganjaran besar, Allah bagi lipat kali ganda amalan pahala yang kita buat. Maka ambil lah, rebut peluang. Yang tak boleh semayang berdiri, semayang duduk, tak boleh semayang duduk, mayang ambil berbaring, tak kira kok mana pun semayang ni lah. Tak boleh nak berbaring kok pelik sangat, duduk dalam masjid, duduk baring semayang. Sagi orang kata apa pula jadi macam tak ada orang buat. Duduklah tak larat nak semayang, pergi duduk orang tu pegang tasbih zikir, tak ada tasbih pun dengan jari ke, ambil Quran ke, ambil buku ke apa ke dalam tu, pergi duduk baca ke, duduk i'tikaf. Apa Allah peluang nak buat amal ibadat banyak Tuhan nak bagi. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis kursi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahkan juga diriwayatkan oleh imam-imam ahlul hadis yang lain, ashabus sunan yang lain. Apa kata Nabi SAW? Allah berfirman, ma taqarraba ilayya abdi bimithli maftaradtu alaih. Seorang hamba aku yang buat amalan yang aku fardukan, dia buat yang fardu ya. Cukup waktu azan mai semayang, habis semayang Assalamualaikum belah, Assalamualaikum belah, Assalamualaikum belah. Tak ada masa nak wirid, tak ada masa nak doa, tak ada masa nak zikir, tak ada masa nak muhasabah, tak ada masa nak bertafakur, dan tak ada masa nak duduk dalam majlis ilmu, tak ada masa benda-benda sunat nak tambah-tambah, tak ada. Dia kira buat yang fardu ya. Main bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, main cukup tu keluar zakat, nanti bila ada duit pergi haji, habis. Tak buat fardu je rukun Islam. Apa Tuhan kata dalam hadis kursi ni? Hamba yang buat satu amalan yang aku fardukan, dia bukan hamba nak dekat diri dengan aku. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasalah hamba yang ingin berdampingan dengan aku, dia buat amalan-amalan yang sunat, dia tambah lagi. Latih-latih lah. Kita bukan ada bekalan banyak dengan balok-balok. Dia balok tak ada ubat dah, dia kena rajin dia. Rajin main ke mana? Rajin main nak kena buang balok, rajin lah. Macam mana nak buang balok Ustaz? Kena rajin lah. Nak rajin macam mana? Kena buang balok lah. Tak tahu nak abang lagu lain macam mana. Macam tu ya. Dia tak ada ubat lah, makan telan, tiba-tiba jadi rajin. Tak ada. Dia atas motivasi diri, atas iman yang ada pada diri kita, atas ilmu dan kepercayaan yang kita ada. Bila kita duduk macam ni, kelebihan. Mai ke masjid, Nabi kata bila tengok satu orang duk ulang main masjid, naik saksi ni orang yang beriman. Nabi kata kalau satu orang mai semayang subuh berjemaah, dia mai semayang isya berjemaah, dia mai semayang subuh berjemaah, maka orang ni Allah Ta'ala bagi kat dia kelebihan, 2 kelebihan. Satunya, Allah golongkan dia dalam golongan orang-orang yang beriman. Dan yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cabut daripada diri dia sifat munafik. Kita tak mau ada munafik.
Munafik nak duduk di dasar api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tak mau. Duduk paling bawah sekali kita tak mau. Tak ada siapa boleh tolong kita. Kita tak mau ada ciri-ciri munafik. Ada 50 ciri-ciri munafik. Kata-kata 3 berlambak. Mai masjid kira nak balik. Salah satu sifat munafik, apabila dia mai ke masjid, dia semayang, bukan mai masjid sajalah. Dia semayang, dalam hati dia ada perasaan nak cepat-cepat habis. Dia nak semayang bagi cepat-cepat habis. Sekali-sekala tuan-tuan ada benda emergency, lain cerita. Dan nama pun emergency. Kan? Tapi kalau hari-hari macam tu, bila semayang nak bagi cepat habis. Dia nak semayang juga, tapi nak semayang bagi cepat habis. Kena pula tu imam main semayang baca panjang sikit ya. Habis dia tak boleh duduk lah. Habis tu duduk meratui sambil balik. Apa nak baca panjang, orang kerja berlambak. Dah lah kalau kau tu baca panjang sungguh lain cerita. Ni baca biasa-biasa pun cuma tak baca lah. Kalau dia kan kira waladdallin amin tu rukuk lah. Tak ada dah baca surah-surah. Kalau ada pun inna wal asri inna ataina. Wah, dia ambil paling pendek punya surah. Orang baca kuliah pun kat dia tu kira panjang dah. Dah ada orang yang jenis macam tu tuan-tuan. Memang betul ada hadis Nabi pernah tegur ada sahabat yang baca panjang sehingga mengganggu sahabat-sahabat lain yang mungkin ada kerja. Ya betul, tapi yang tu dia baca panjang sungguh tuan-tuan. Ni kalau takat baca wadduha tu panjang apa, sabbihis baru semuka pun tak dan, yang tu tak panjang mana pun. Tapi kadang-kadang ni lah manusia bila ada lagi sifat munafik dia tak boleh. Main masjid umpamanya main kuliah, dia tunggu betul-betul insya ya. Tengok azan insya dia jadi macam kucing nak beranak. Dia tengok sana, dia nak cari geng hak mana sama dengan dia yang hak jenis tak boleh duduk, tak boleh kuliah panjang-panjang dia tengok ni. Oh saya tunjuk tangan baling betul. Anak ada kerja. Pi main lepas ada masjid, tantu ada masjid pi nak. Kami nak mengaji ni. Kalau takat nak duduk dah, bukan rasa punya nak buat tu tak nak buat jelah. Duk kalau apa kalau dah ada kerja sibuk pi tam belakang tu, pi semayang sorang-sorang, pi baliklah ada kerja. Orang lain sat kami lajak sikit. Lajaklah sikit. Kan? Covid nak habis dah, PKP nak habis dah, masuk PKPB esok lusa. Habis lajak sikit-sikit 5 minit 10 minit orang tak marah oi tak boleh tak boleh SOP bagus rakyat Malaysia macam ni. Kalau rakyat Malaysia semua tang nak berhenti kuliah SOP, tang semayang dia main lambat-lambat. Hak tu tak SOP pula. SOP Tuhan dia tak kalut, SOP hak manusia dia kalut. Dia tak kena macam tu. Tapi kalau semua benda dia jaga, gagah lah kita kata ni jenis orang tepat masa. Sikit-sikit dia tuan-tuan, kalut nah. Lepas tu dia duduk sembang dengan member nah. Ni ustaz nampak. Dia duduk meratui. Jam kalau ada jenis macam ni. Ada sekok tak apa dah dalam masjid. Dia jadi virus, dia kacau habis orang-orang lain semua. Orang pun jadi jam. Dia duduk cucuk ni lambat beletiak apa tu. Beletiak kan. Bukan nak marah ni, nasihat. Lepas tu habis semayang tu kan bagi-bagi salam. Duduk meratui. Lambat balik. Tak tahu lah kot nak balik pergi mana. Nak makan kan, makan bawa malam-malam tau. Orang tak makan dah malam-malam. Dia nak balik pergi mana, kita pun tak faham. Padahal kalau dia duduk semayang sunat wirid, ambil lah kesempatan buat sunat sikit. Majlis ilmu bukan sunat, dia wajib bagi orang yang tak ada ilmu. Wajib kita nak duduk ni dapat pahala wajib. Lepas pada tu tambah lagi sunat-sunat. Nabi kata apa? Bila dia duduk tambah sunat-sunat ni, sambung hadis tadi, hatta uhibbahu, sehingga aku sayang kat dia. Ni kelebihan orang yang buat benda sunat. Tambah lepas pada buat benda fardu. Maknanya satu orang kalau takat buat benda fardu saja, dia belum sayang kat Tuhan. Dan Tuhan pun tak sayang kat dia. Tapi apabila dia buat sunat-sunat banyak selepas dia buat fardu, dia tambah lagi tambahan, itu menunjuk kata dia sayang kat Tuhan. Tuhan kata fa idza ahbabtuhu, bila dia sayang dia buat sunat sampai aku sayang balik kat dia. Dan apabila aku sayang kat dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, akulah telinga yang dia mendengar, akulah mata yang dia melihat, akulah tangan yang dia bekerja, akulah kaki yang dia berjalan, akulah hati yang dia berfikir. Ada beberapa versi riwayat gabung sekali itu semua 4-5 perkara disebutkan dalam hadis. Maknanya
kesimpulan dia Allah jadi anggota. Apa dia Allah jadi anggota kita? Allah bimbing anggota kita untuk buat benda baik dan tak buat benda yang tak baik. Oh, ni kelebihan buat benda-benda sunat. Bila duk rajin buat benda-benda sunat, Allah jaga tangan dia tak buat benda haram, kaki tak buat benda haram, mulut tak buat benda haram, mata tak buat benda haram, telinga tak buat benda haram, hati tak fikir benda-benda nak buat benda-benda haram. Dia duk fikir nak buat benda-benda baik. Inilah manusia-manusia Tuhan akan bagi dorongan untuk buat benda baik. Ambil lah, paksa diri. Saya pun nak kata saya bagus ingat pun tak ada lah. Balok macam orang lain ke. Tumpang main kat masjid ni, tengok-tengok dia ni pun bangun, cantik bangun ke. Cuba kali-kali tengok habis-habis bagi salam, tengok semua tak ada orang dengan kita pun cungit. Tak semangat, betul tak? Iman lemah, tuan-tuan faham? Iman lemah, iman tak cukup kuat. Sebab tu bila mai ke masjid disyariatkan supaya kita ni sembahyang berjemaah, supaya orang panggil apa? Menampung bagi semangat. Aku tumpang semangat, hang tumpang semangat aku. Nak harap seorang-seorang boleh, tapi kalau hari-hari duduk macam tu, boleh lemah semangat. Kan? Semalam alhamdulillah saya pergi satu masjid, balun tengok habis sembahyang Isya tu saja kali-kali tu habis baca doa kan. Tengok pakak bangun semua siap buat witir. Oh bagus ya. Nak kena balun lah, tak tahu malam ni tak tahu nak kena telefon untuk imam dia, buat pula ke dah. Kau semangat malam-malam tak tahu malam ni cerai balik. Aduh, inilah manusia, dia kena selalu bagi nasihat. Dia cerai sikit, pancung lebih kurang, bagi semangat, mai buat pula. Esok-esok ni buat, mai Ustaz Lim pula cerita, bagi semangat. Pakat-pakat duk macam itulah manusia, didik dengan ilmu, dengan kesedaran dan penghayatan.